Datuk Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Yang berbahagia Saudara Sahri Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Nikde Nikwangku, Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Yang berhormat Datuk Sabri Muhammad Noor, Bendahari Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Sekretariat Jabatan Penerangan UMNO Malaysia, Ketua-Ketua UMNO Bahagian, Ketua UMNO Sayap-Sayap Negeri, para juri, Ketua Penerangan UMNO Bahagian-bahagian, para peserta dan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama dalam majlis penyampaian hadiah pidato UMNO peringkat negeri Terengganu. Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, saya dengan sukacitanya menjemput Ustaz Haji Muhammad Ramli bin Nuh, Pengerusi Biro Agama Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala kepujian milik-Mu ya Allah. Selawat dan salam buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bersyukur kehadap-Mu ya Allah. Lantaran Engkau telah memberikan kekuatan, kejayaan kepada penerangan UMNO Negeri Terengganu untuk melaksanakan program pidato online UMNO peringkat Negeri Terengganu. Justru ya Allah, kami mengharapkan agar segala gerak kerja yang telah kami laksanakan itu sebagai suatu aset yang penting untuk menggerakkan UMNO Negeri Terengganu ke arah terus memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah taufik dan hidayah-Mu, kebijaksanaan-Mu anugerahkanlah kepada Presiden dan seluruh kepimpinan UMNO ya Allah, bagi meneruskan gerak kerja untuk mencari kekuatan untuk memenangi PRU yang akan datang ya Allah. Engkau berikanlah taufik dan hidayah-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ya Allah, bersama dengan kepimpinannya nanti untuk terus mentadbir negara kami ke arah menjadi negara yang lebih baik, jauh dari sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Ya Allah, jauhkanlah mereka semua ya Allah dari sebarang fitnah yang sentiasa berluasa, yang sentiasa untuk menjatuhkan mereka dan menjatuhkan negara kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk terus mentadbir dan memerintah negara kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami UMNO Negeri Terengganu ya Allah untuk kembali menjadi pentadbir di dalam negeri Terengganu ini pada PRU yang ke-15 nanti ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Haji Muhammad Ramli bin Noh. Bagi makluman semua, program kita pada pagi ini diadakan secara live di Facebook UMNO Online. Bagi meneruskan majlis kita dengan tidak melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Bahagia Datuk Haji Nikde bin Nik Wangku, Ketua Penerangan UMNO Negeri Terengganu untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Buang ya. Live kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi Rahmat Tuan Haji Fazlan, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Yang Berusaha sahabat saya, Saudara Syahril Hamdan, Pengerusi Biro Penerangan UMNO Malaysia, yang juga merupakan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Yang Berhormat Tuan Haji Sabri Makno, Berdahari Badan Perhubungan UMNO Negeri, Ketua UMNO Bahagian Setiu, Adun Langkap, yang berusaha rakan-rakan ketua-ketua UMNO bahagian yang sempat hadir pada pagi ini, yang berbahagia Datuk Iwan Hisham, Tuan UMNO bahagian Kota Terengganu, yang berbahagia Saudara Apli, Tuan UMNO bahagian Kuala Nerus, Tok Puan Hajah Zaitun binti Mak Amin, Ketua Pergerakan Wanita Negeri, yang berbahagia Saudara Tengku Hafiz Keputra, Ketua Pergerakan Pemuda Negeri, Puteri ada. Timbalan Pengurusi Biro Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri, Tuan Haji Sofian Ali, Al-Ali yang Tangkuasa Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri, rakan-rakan dan juga peserta pidato online UMNO Negeri Terengganu yang mewakili bahagian-bahagian seramai 16 orang, ahli juri kita yang bahagia Ustaz Kamal, lain tak ada lagi, Ustaz Kamal seorang lagi. Tok Zubir dah habis lagi koratinya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bagi kesal Allah sekalian, dan tidak ketinggalan rakan-rakan petugas-petugas media di UMNO Malaysia yang diketuai oleh Datuk Nampak tadi, bahagia Datuk Nasir ada sama. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat berjumpa sekali lagi.
Pertamanya saya nak rakamkan jutaan terima kasihlah pada rakan-rakan semua termasuk yang berbahagia, yang berhormat Pengerusi Badan Perhubungan Luar Negeri kerana dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Dan saudara Ketua Penerangan UMNO Malaysia 2 kali dah, 3 kali dah online dengan kita. Dalam masa kita nak mengadakan pidato online ni. Yang pertama dulu Mesyuarat Biro, Mesyuarat Penerangan Malaysia. Lepas tu baru ni dengan masa ceramah online, saudara Syahrir dapat meluangkan masa. Terima kasih banyak saya ucapkan saudara Syahrir kerana kesungguhan saudara yang saya kira inilah julung-julung kalinya kita mengadakan pidato online. Sebelum ni tak ada. Dan saya juga nak merakamkan terima kasih pada seluruh ketua-ketua penerangan bahagian-bahagian yang bertukar-lumu sebenarnya. Kita nak mengadakan ini pertama kali kita baru mengadakan secara ini. Dan banyak teknologi apa lama ni, kekakangan yang kita hadapi. Ada yang ada line lah, ada yang ujang, macam-macam lah. Hari kita laksana pun kita ada berlaku gangguan sikit sebanyak. Tapi walau bagaimanapun saya ucap terima kasih kerana kesungguhan urus dia di peringkat UMNO bahagian-bahagian. Jadi kita dapat laksanakan dengan jayanya. Semuanya tu ada sikit sebanyak tu biasalah. Kalau orang kata kita kenduri besar ni ke tak pecah pinggang sutir dua, tak patah sudu sebatang dua, bukan kenduri besar namanya. Jadi ini yang kita harus faham. Sikit sebanyak tu biasalah. Dan saya melihat pada kali ini, walaupun pertama kali, tidak ada peserta-peserta yang berceramah hak biasa-biasa. Maksudnya hak duk ceramah berdepan sama secara bersemuka. Ini tengok kali ini boleh dikatakan 90% orang muda yang baru daripada kalangan pemuda dan wanita. Inilah sebenarnya bertepatan dengan kehendak penerangan UMNO Malaysia dan mungkin kita sendiri di Terengganu pun kita dapat mencokir bakat-bakat baru yang kita boleh ketengahkan untuk kita menghadapi pilihan umum yang mungkin akan berhadapan dengan fenomena baru yang berlaku. Jadi apabila kita melatih mereka-mereka ini dan saya mengharap, saya menyeru kepada semua rakan-rakan, ketua-ketua penerangan bahagian-bahagian termasuk saya, selepas pada ini kita boleh mengadakan ceramah pertandingan online ini ataupun bersemuka di bahagian masing-masing yang kita buat lepas pada ini. Ini harapan saya sebenarnya. Dan saya ingin bagi tahu kepada saudara Syahril bahawasanya kita di Terengganu ini semua bahagian. 8 bahagian termasuk saya wanita pemuda puteri, kita telah pun mempunyai senarai yang kita telah lengkap. Nama-nama penceramah yang kita capur sama. Sama ada yang baru dan yang lama kita gabungkan mereka ini. Jadi oleh kerana dulu kita buat secara bersemuka tapi kali ini berlainan kita buat secara online, secara maya. Jadi mungkin ada perkara yang harus kita mempelajari dan juga ada penceramah-penceramah sebenarnya yang dulunya dia penceramah secara bersemuka apabila kita sebut ceramah secara online ni dia kata tak boleh aku tak biasa dan sebagainya. Jadi sebab itulah perlunya di peringkat UMNO bahagian-bahagian membiasakan diri ceramah secara online ni. Jadi perlunya di peringkat bahagian-bahagian mengadakan juga program-program dan juga kalau nak buat pertandingan pun tak apa, pertandingan lah. Ambil di peringkat peti-petudi dan sebagainya. Yang pentingnya kita biasakan penceramah kita. Biasakan penceramah ni berceramah seorang. Tak ada audiens. Dulu kita ceramah ramai tak ada. Mungkin kekok dan sebagainya. Tapi kalau kita latih mereka, insya-Allah tidak mustahil kita dapat menyelesaikan segala kerja buat kita untuk menghadapi pilihan umum yang ke-15. Mungkin tak lama lagi lah, saya rasalah dalam masa terdekat ni. Jadi itu yang saya nak bagi tahu dalam majlis ucapan ringkas saya ini dan saya sekali lagi
merakang jutaan terima kasih pada semua yang terlibat, kepada Yang Berhormat Pengerusi Badan Perhubungan Luar Negeri, yang bahagia Saudara Syahrir, dan yang istimewanya saya tuju khas kepada peserta-peserta ceramah pidato online di mewakili bahagian-bahagian di seluruh negeri Terengganu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Datuk Haji Nikdir bin Nik Wangku. Keluarga Malaysia. Keluarga! Tak apa kuat lagi, tak biasa lagi. Sekali lagi. Keluarga! Keluarga! Okeylah, terima kasih banyak. Dulu satu Malaysia, sekarang keluarga Malaysia. Ketua penerangan kita ni macam tak apa puas je cakap. Tapi tak apa, kita mula lepas ni. Seterusnya, kita lintas langsung ke Pil Lawadi UTC. Bersama-sama dengan Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Saudara Syahrir Hamdan, dipersilakan untuk memberi ucapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap semua boleh dengar suara yang saya hormati sangat-sangat Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Said selaku Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Yang saya hormati dan banyak sangat-sangat membantu. Yang bahagia Datuk Haji Nikdir Nik Wangku selaku Ketua Penerangan UMNO Negeri Terengganu. Yang Berhormat Datuk Sabri Makno selaku Bendahari UMNO Terengganu. Puan Najah Zaitun, Ketua Wanita Negeri, sahabat saya Tengku Hafiz, Ketua Pemuda Negeri. Tuan Haji Sufian Ali, Timbalan Pengurusi Penerangan. Ketua-ketua UMNO bahagian-bahagian yang ada di majlis, saya minta maaf tak dapat melihat, tak dapat menonton, tapi saya dipahamkan ada yang hadir. Tentunya juga ketua-ketua penerangan UMNO bahagian-bahagian 4 peringkat, sahabat-sahabat ketua-ketua sayap bahagian yang mungkin ada di situ juga. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya saya ucapkan jutaan terima kasih pada Datuk Seri Pengerusi Perhubungan, pada Ketua Pemuda Negeri, Ketua Penerangan UMNO Negeri kerana sudi menjemput saya untuk hadir dalam majlis penyampaian hadiah pertandingan pidato online Pumas Peringkat Negeri Terengganu ni. Saya juga nak memanjangkan jutaan penghargaan saya kepada penerangan UMNO Negeri. Bukan hanya semata-mata sebab Datuk Haji Mat Said ada kat sini. Tetapi secara sejujurnya Datuk Seri Pengerusi Perhubungan, daripada banyak-banyak negeri, negeri Terengganu antara negeri yang paling memberi kerjasama, paling banyak persiapannya, paling rapi susunan pergerakan programnya, bukan hanya untuk pertandingan ini tapi segala program sebelum-sebelum ini. Ini jujur dan ikhlas daripada hati saya. Antara negeri yang paling aktif lah kalau tengok Datuk Seri Pengerusi Perhubungan. Penerangan UMNO Terengganu ni dah ada channel dia sendiri. Ya, dah ada banyak program FB Live dia sendiri. Mungkin kalau orang tak tahu, orang akan anggap benda-benda online ini kawasan bandar ataupun negeri-negeri yang bandar lah yang akan paling terkehadapan. Ya, mungkin mereka ada kehadapan, tapi Terengganu walaupun negerinya tidak sinonim dengan pola politik kebandaran, tetapi saya melihat Datuk Haji Nikdir bawah kepimpinan beliau cukup terbuka dan aktif dalam satu kaedah dan pendekatan penerangan yang moden ataupun yang sesuai dengan peredaran zaman. Jadi saya amat-amat menghargainya. Bercakap tentang media baru ini,
saya fikir itulah sebabnya, konteksnya kita adakan pidato online. Dah disebut tadi, dah diulas tadi oleh Datuk Nik sendiri, di mana walaupun dalam keadaan hari ini kita syukur kepada perkembangan politik mutakhir yang meletakkan kerajaan hari ini akhirnya dipimpin oleh Perdana Menteri daripada UMNO dengan restu, dengan persetujuan Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi. Tapi seperti mana Ketua Penerangan Negeri sebut tadi, kita mesti tak boleh lari daripada persiapan pilihan raya umum yang ke-15. Pilihan raya umum ke-15 adalah menjadi medan sebenar untuk kita menguji sama ada rakyat menerima kita atau tidak. Betul, kita hari ini memimpin kerajaan. Betul, hari ini kita mengisi kelumpungan yang wujud setelah 22 bulan Pakatan Harapan, kemudian 17 bulan Perikatan Nasional. Akhirnya dengan takdir Allah, kita yang memimpin. Tapi tak mengubah hakikat bahawa rakyat pada PRU 14 secara keseluruhannya dan khususnya di peringkat persekutuan memilih untuk mengubah kerajaan. Dan kita belum lagi diuji sama ada sebenar-benarnya rakyat kembali menyokong kita atau tidak. Kita lihat trend-trend sewaktu pilihan raya kecil, kita lihat kemenangan-kemenangan, kita lihat mungkin nada dan intonasi di media sosial memberikan satu semangat pada kita satu ketika dahulu. Tapi ia tidak cukup dan ia tidak lengkap dan tidak sebenar-benarnya diuji sampailah ke medan yang sebenar. Dan saya fikir persiapan PRU 15 ini mesti sesuai dengan keadaan dan realiti semasa. Realiti semasa, sama ada PRU ni dekat atau tak berapa dekat, itu kita serahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan kita. Tapi tak dekat pun takkan lama sangat. Dan bila kita lihat trend COVID-19 ini, yang mana pelbagai kekangan dan cabaran yang telah kita hadapi, saya nampak bahawa kita mesti juga buat persiapan andai kata pilihan raya ini berlaku dalam era normal baru. Kenapa saya tekankan perkara ini walaupun kita doakan kes jangkitan turun hari demi hari. Tapi kita tak boleh membutakan diri kepada data daripada negara-negara lain, Datuk Seri. Negara-negara lain, ini bukanlah kita seronok nak gunakan dia sebagai contoh, tapi kebetulan ini contohnya negara Israel. Negara Israel antara negara paling awal yang memvaksinasikan penduduknya. Dan hari ini kita lihat trend peningkatan jangkitan itu wujud di Israel. Mungkin kita ada macam-macam teori konspirasi, tapi katakanlah itu bukan konspirasi. Katakanlah itu antara data awal yang menunjukkan bahawa COVID ini akan masih kekal dalam masyarakat kita. Kita doakan tidak begitu. Tapi andai kata ia masih kekal, mungkin yang kena jangkitan itu tidak lagi lah serius macam dahulu. Kita harap, kita doakan kadar kematian pun tidak serius seperti dahulu, tapi mungkin jangkitannya walaupun dah dicocok 2 kali, mungkin masih ada dengan varian-varian baru. Membayangkan perkara itu berlaku, kalau pun pilihan raya sampai tahun depan pun Datuk Seri dan Datuk-Datuk tuan-tuan semua, ada kemungkinan kerajaan dan ada keperluan untuk kempen pilihan raya itu tetap dalam keadaan normal baru. Bayangkan, bukan hanya ceramah-ceramah fizikal yang tidak diizinkan, tapi kalau wanita sendiri pun, pemuda sendiri, puteri tak boleh buat ceramah kelompok dekat rumah orang. Kita tahu itu antara kekuatan UMNO sebagai parti akar undi masuk ke rumah dan boleh masuk memberikan penerangan dan hujah. Kalau itu pun tak boleh, maka tentunya kita dah kena persiapkan diri untuk kempen secara online. Persiapan PRU 15 ini, penerangan hanya satu komponen daripada banyak komponen, banyak lagi perkara yang kita nak kena fikir, tapi penerangan antara komponen yang saya fikir mustahak untuk kita sesuaikan diri dengan suasana baru ini. Dan sebab itulah saya fikir kalau kita kaji jenis-jenis penggunaan media digital ini, UMNO dan parti-parti lain tak terkecuali daripada menggunakan produk-produk yang kita semua kenal. Infografik, video pendek, FB Live. Tapi Datuk Seri mak saya, ada satu yang kita lihat parti-parti lain pun tak buat lagi, iaitu pidato secara online. Kalau buat FB Live ni, kita kenal dah macam mana. Ada moderator,
kemudian moderator tanya soalan, kemudian tetamu tu akan kupas hujah dan macam-macam lah yang nak disampaikan. Biasanya dia akan ambil tak kurang daripada 1 jam. Cuma realitinya kita tahu dalam zaman kempen nanti, dan kalau nak fokus pada contohnya pengundi atas pagar, pengundi muda, dia takkan duduk nak melihat tetamu bercakap untuk 1 jam. Tapi mungkin dia minat untuk melihat cara penyampaian pidato dan ceramah. Tapi kaedahnya dan salurannya saluran digital. Maknanya kita cuba nak menggabungkan satu kaedah kempen yang tradisional, iaitu ceramah dan pidato yang mana UMNO ada kekuatan, tetapi gunakan saluran yang moden, iaitu digital ataupun online. Di sini saya setuju sangat-sangat apa yang Ketua Penerangan UMNO Negeri sebut tadi, iaitu kemahiran dan skillnya berbeza. Orang yang mungkin hebat berceramah secara fizikal mungkin kurang selesa kalau tidak ada persiapan untuk ceramah secara online. Kerana macam Datuk Nick sebut tadi, kita tak ada audience. Bila kita bercakap seorang-seorang ni, kita bercakap di rumah ataupun di pejabat sekalipun, kalau tidak ada audience, tidak ada orang di depan untuk bersorak, untuk bertepuk, untuk kita dapat maklum balas dari segi mimik muka dan sebagainya, kita kena hidupkan sendiri semangat daripada hati kita sendiri. Kita kena susun hujah kita dengan lebih teratur. Saya jauh sekali lah nak mengaku diri sebagai orang yang hebat berceramah. Yang ada dekat majlis tu saya fikir jauh lebih berpengalaman. Tapi rasa kita semua boleh setuju. Kadang-kadang bila ceramah fizikal ni Datuk Sri, kita ada point-point dia, ada talking point dia. Kemudian kita pergi dan kita boleh huraikan. Sebab kita dah biasa kan dengan dinamika, dengan tenaga yang datang daripada crowd. Tapi bila depan kamera ni, bila depan skrin ni, kita dah kena susun hujah tu dengan lebih rapi. Sebab gaya dia dan cara semangat yang dibawa itu tidak akan sama seperti mana dalam fizikal. Jadi dalam pertandingan yang kita anjurkan Datuk Sri dan tuan-tuan semua, saya fikir kita dapat pengalaman-pengalaman tentang apakah perkara-perkara yang perlu kita sesuaikan, kaedah-kaedah yang kita sesuaikan. Mungkin Datuk Nick pun dah cerita macam-macam kaedah lah yang digunakan ataupun gelagat dan kreativiti masing-masing. Saya tengok bukan hanya Negeri Terengganu tapi negeri-negeri lain Datuk Sri, ada yang jenis gaya yang nak duduk, kemudian ada yang nak berdiri, ada yang berpakaian lengkap, siap dengan bukan hanya songkok tapi juga tanjak dan sebagainya. Itu untuk memberikan motivasi dan juga kreativiti masing-masing. Ada yang berlatar belakangkan bendera UMNO, ada yang gunakan macam-macam green screen dan sebagainya. Itu semua terpulang kepada kreativiti masing-masing, bagaimana nak menangkap perhatian daripada para penonton. Jadi saya fikir atas semangat itulah kita adakan pertandingan pidato ini, satu cara yang baru, dan apa yang Datuk Nick sebut tadi pun betul. Walaupun kita tidaklah secara khusus Datuk Sri Mat Syed nak mencari secara aktif dan agresif peserta-peserta muda, tapi alhamdulillah kebetulan dan mungkin disebabkan kaedah itu sendiri, ramai yang berumur muda-muda ni Datuk Sri yang ke hadapan. Yang mungkin kalau ceramah fizikal dia kurang lagi keyakinan ataupun pengalaman, bila masuk saja online tu memang makanan dia. Dan dia boleh menyampaikan dengan lebih baik, insya-Allah menjadi satu suntikan semangat untuk kita mencari pelapis-pelapis pejuang-pejuang untuk parti. Malah saya tak ingat Terengganu yang paling muda umur berapa, tapi secara keseluruhannya ada yang 19 tahun Datuk Sri. 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, ramai. Bukan hanya pemuda tapi juga puteri-puteri yang yakin berdepan dengan skrin dan menyampaikan hujah dengan cukup baik sekali. Saya tidak berniat nak bercakap terlalu panjang, cuma sedikit 2-3 poin saja lagi. Peringatan untuk saya dan untuk semua bahawa pertandingan pidato online Pumas ini bukanlah, walaupun kita letakkan hadiah dan itulah bentuk pertandingan, tapi niat kita sebenarnya Datuk Sri membantu UMNO Negeri, membantu penerangan UMNO Negeri untuk mencari jentera-jentera penerangan di peringkat bahagian di peringkat negeri. Sebab kita hanya pilih top 3, yang 3 tertinggi akan mewakili Terengganu di peringkat pusat. Itu untuk pertandingan Piala Presiden UMNO, insya-Allah kita nak buat. Tapi yang sebenarnya, hadiah sebenarnya adalah untuk kita pastikan setiap bahagian kurang-kurangnya ada seorang, ada 2 orang yang dah ready, yang dah diuji, yang dah tested
yang dah ada pengalaman untuk berpidato secara online. Dan andai kata tak perlu online pun, kurang-kurangnya dah ada satu persiapan untuk pidato ataupun ceramah yang pasti perlu kita adakan bila tempoh kempen bermula. Kedua terakhir yang saya nak sebut adalah soal topik dan hujah. Yang ini hanya pandangan saya, Datuk Seri dan tuan-tuan semua, boleh dipertimbangkan. Satu perkara yang kita nak kena perbaiki tambah baik barangkali adalah kualiti hujah kita. Yang ini saya lihat bukan hanya di Terengganu tapi di negeri-negeri lain. Ini pandangan peribadi saya. Di mana saya melihat hujah-hujah kita, konten pengisian ceramah itu banyak berkisar soal jati diri dan semangat UMNO. Jati diri, sejarah, semangat UMNO. Maknanya hujah-hujah seperti UMNO adalah parti keramat yang boleh menyelamatkan, yang memperjuangkan orang Melayu. Kalau bukan sebab UMNO, Melayu tidak akan maju. Hujah-hujah sebegitu. Mungkin hujah-hujah yang meletakkan DAP sebagai musuh utama kita. Yang mana kita tak boleh lepas kuasa kepada DAP. Apa lagi? Soal hujah seperti UMNO lah yang memerdekakan negara. UMNO lah yang berkorban, orang Melayu berkorban memberikan warga negara kepada kaum-kaum lain. Hujah-hujah sebegitu. Hujah-hujah semangat, hujah-hujah sejarah, hujah-hujah jati diri. Saya tak nak sebut bahawa hujah-hujah ini tidak baik sebab saya rasa memang ada tempat untuk kita sampaikan semangat ataupun hujah-hujah jati diri dan semangat itu. Tetapi Datuk Seri, pandangan kecil saya, khususnya untuk orang muda dan orang atas pagar, hujah-hujah sebegitu sahaja, secara eksklusif, kalau itu saja hujah kita, saya khawatir tak mencapai matlamat. Kerana kalau kita tengok orang-orang muda dan atas pagar sekarang, mereka perlukan lebih daripada itu. Mereka perlukan satu hujah ataupun satu set hujah untuk mengatakan apakah harapan UMNO untuk masa depan. Apakah perancangan UMNO untuk masa depan. Baik di peringkat negeri ataupun peringkat pusat. Saya yakin pengisian untuk ceramah di Terengganu barangkali berbeza daripada negeri-negeri lain. Tapi temanya Datuk Seri mungkin perlu kita tekankan apa future. Masa depannya UMNO nak bawa apa? Bukan hanya jasa UMNO 60 tahun, tapi untuk masa depan inilah yang UMNO akan buat. Untuk pasca COVID macam mana? Lepas ni kita nak bawa orang Melayu moden macam mana? Kalau dulu kita bangga dengan pencapaian UMNO dan jasa UMNO mewujudkan tabung haji, PNB, MARA. Ini semua legasi siapa? Legasi Tun Razak. Itu adalah masih lagi kita berpegang kepada jasa tersebut. Dan itu memang satu perkara yang amat-amat kita bersyukur dan berterima kasih. Cuma untuk mereka yang berumur 20-an, 30-an Datuk Seri, kita nak kena cari jalan untuk kata kat dia bukan hanya apa yang kita buat zaman 50-an, 60-an, 70-an yang hebat. Tapi juga untuk masa depan abad ke-21 ni, macam mana UMNO nak bawa Melayu dan Malaysia ke satu keadaan yang lebih baik. Yang itu perlulah sedikit penyesuaian supaya tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu akademik, tapi tidak juga terus meninggalkan jenis-jenis hujah macam tu sebab saya rasa kalau hanya bergantung pada ceramah jati diri, saya khawatir hanya crowd UMNO saja yang minat dan yang atas pagar tidak berapa nak menyentuh. Dan saya rasa sesuai kita fikir macam ni sebab kebetulan kita bercakap hari ni pada hari kedua, hari ketiga Perdana Menteri UMNO yang memimpin negara, maka tentunya naratif dan cara kita bercakap, ceramah, berpidato pun akan berubah lah. Kalau sebelum ini kita ada juga mirip-mirip pembangkang, hari ini saya fikir kita lah yang kena bantu supaya pentadbiran UMNO ini berapa singkat pun mampu menawan hati rakyat dan mengubah persepsi ke arah daripada baik kepada yang lebih baik kepada parti. Sekadar penutup, selaku penutup saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada UMNO Terengganu, kepada penerangan UMNO Terengganu atas penganjuran program ini. InsyaAllah hanya titik mula permulaan kepada satu era persiapan PRU 15 yang lebih mantap. InsyaAllah bila ada kesempatan, bila boleh lagi rentas negeri dan sebagainya, kita akan bersemuka. Apa saja yang penerangan UMNO Malaysia perlu bantu ataupun boleh bantu UMNO Terengganu dan penerangan UMNO Terengganu, insyaAllah kami bersedia Datuk Nik untuk teruskan kerjasama ini dan kita berkongsi segala skill, kemahiran dan kemampuan kita ke arah satu matlamat yang sama, memenangkan UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-15. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada saudara Sahri Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia
atau ucapan dan juga peringatan kepada kita semua. Dan kita juga ucap terima kasih banyak-banyak kerana tidak jemu-jemu bersama dengan UMNO Negeri Terengganu. Dan saya ucap tahniahlah kepada penerangan UMNO Terengganu kerana mendapat pujian. Payuh Ketua Penerangan UMNO Malaysia ni nak puji ni. Kalau dak betul-betul molek, dak betul-betul baik. Jadi sebab molek lah, maka Ketua Penerangan UMNO Malaysia puji penerangan dan kita harap momentum ini diteruskan menjelang PRU yang ke-15. Keluarga, dengan tidak melengahkan masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bazlan selaku pengurusi majlis dan juga penerusi Badan Perhubungan Terengganu. Yang saya hormati sahabat saya dan anak-anak saya, saudara Syarif Amdan dan juga selaku Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, merangkat Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Datuk Nik Day, Dewanku, Ketua Penerangan UMNO Negeri, Pengarah Eksekutif Kewangan UMNO Negeri, Yang Berhormat Datuk Sabri Mak Nur, Bendahari UMNO Perhubungan Negeri Terengganu, sahabat-sahabat Ketua Bahagian, bagi Datuk Wan Syam, Saudara Apli, Ketua Wanita, Tok Puan Hajah Zaitun Mat Amin, Ketua Pemuda Tuku Hafiz Putra, Ketua Wanita Hulu Terengganu, Puteri Bahagian, Pemuda Bahagian, Jawatan Kuasa Penerangan UMNO Negeri Terengganu, Ketua Penerangan Bahagian-bahagian, seterusnya para peserta pidato online dan majlis sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana buat pertama kalinya Ketua Penerangan UMNO Malaysia berjaya menganjurkan pertandingan pidato secara online dalam keadaan kita menghadapi pandemik hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat menonjolkan bakat-bakat baru dalam pidato ini. Kerana kita sedar bahawa pidato ini penting, terutama semasa kita menghadapi pilihan raya. Dan kadang-kadang kita tak ramai yang baru. Yang lama orang dah dengar, orang balas dah. Siapa dia ceramah orang ni? Masai Allah Hak Tula kata. Siapa dia ceramah Datuk Ni aku? Gitu semua kata. Jadi bila nampak wajah-wajah baru, muka-muka baru, orang nak kenal agak. Kalau puan comel pula, lelaki handsome pula. Lagi hebat lagi. Ya, apel lagi. Jadi kita berharaplah dengan adanya pertandingan pidato ini, lebih ramai pemidato UMNO, bakat-bakat muda, bakat-bakat baru dapat ketengahkan yang insya-Allah akan turut bersama berkemping untuk kita nanti, dan ini merupakan aset utama UMNO pada masa depan. Justru itu kita harap rakan-rakan atau adik-adik anak-anak kita ini yang tanding pidato ini dapat menarik kawan-kawan mereka untuk sama-sama menjadi pemidato, menjadi penceramah UMNO pada masa depan. Saya harap tariklah kawan-kawan ini yang berkebolehan, yang berkemampuan, supaya lebih ramai jentera kita dapat bekerja pada PRU yang akan datang. Kerana kita sedar bahawa sebenarnya kita kekurangan, terutamanya penceramah atau pidato daripada kalangan wanita atau puteri. Berbanding dengan Kelantan ramai. Tapi kita Terengganu, orang kata pimai-pimai tantu.
muka yang sama. Tidak ada wajah-wajah baru. Jadi kita haraplah dengan adanya pertandingan ini kita dapat menampilkan golongan muda yang berketerampilan, yang berkemampuan dan punya hujah-hujah yang mantap dalam pidatonya berasaskan perkembangan semasa pada hari ini. Dan kita ingat bahawa kadang-kadang kalau kita serius sangat oleh juga ceramah ni, orang kata kena diselang-selikan dengan gelak ketawa, hilal ketawa, jok dan sebagainya lah. Cerita-cerita yang menarik. Tak? Sebab itulah, kita pun apatah lagi kadang-kadang kita ceramah tengah malam ke, atau waktu petang ke, waktu orang nak tidur. Kita kena cari satu pendekatan baru, bukan saja mempunyai isi ceramah yang bagus, yang menolak perhatian, tetapi juga soal humor itu mesti ada. Sebab itulah, kita banyak cara yang boleh kita lakukan. Cakap saja boleh. Kadang-kadang ada benda. Tak? Ada cakap serius sangat, orang pun tak nak juga. Kadang kita ceramah, kadang-kadang berlalu tu sangat. Tinggi sangat bahasa kita. Tempat kata kita orang tak faham, orang kampung. Sebab itu kita perlu menyesuaikan diri dengan audiens yang ada di hadapan kita. Sebab itulah kita percaya bahawa kita perlu melatih. Selepas ini bukan pertandingan saja. Kita akan buat siri-siri berikutnya. Supaya pembidato-pembidato kita yang baru ini dapat memahami perjuangan, sejarah perjuangan UMNO, apa yang telah dicapai UMNO sendiri, apa yang ada tuju kita pada masa depan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita well versed dalam berbagai bidang. Apatah lagi kalau melibatkan angka dan sebagainya. Kita tak boleh silap. Tidak orang akan mempertikaikan kita. Sebab itulah saya percaya bahawa dalam masa ini kita perlu melahirkan lebih ramai lagi pembidato kita yang berkebolehan, yang boleh menarik orang minat untuk mendengarnya. Jadi sekali tidak bercadang, ucap panjang, saya sekali mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ibu Jawa UMNO menerusi Ketua Penerangan Saudara Syahril yang dapat mengadakan program ini dalam keadaan serba kesusahan daripada hari ini, iaitu melalui online dan sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan pelantikan Perdana Menteri baru ini, sekarang UMNO kembali berkuasa di bumi bertuah ini. Tapi kita harus ingat bahawa ini mungkin juga merupakan keadaan sementara. Apatah lagi kita hanya dapat 4 undi majoriti. Jadi orang boleh hukum kita, sebab tu mana-mana negara yang diperintah oleh parti yang tidak punya majoriti, dia tak akan tahan lama. Contoh yang paling dekat dengan kita, Thailand dulu. 6 bulan, setahun, 2 tahun, tumbang kerajaan. Jepun, itu juga. Hatta sekarang ini pun, kerajaan Israel, 2 tahun, setahun setengah, tumbang. Sebab itulah kita perlu minta rakyat supaya membuat pilihan tepat. Bukan setakat nak main, kata orang, campur tolok. Ikut suka kita. Memang mudah. Pilihan raya ada rahsia. Kepada kita nak undi siapa, tapi keputusan bukan rahsia. Dan bebannya akan kembali kepada rakyat. Jadi rakyat harus memilih parti yang benar-benar berjuang untuk mereka. Sebab itulah saya harap selama kita di Terengganu, kita pernah diwakili oleh PAS 3 kali. Jadi, kata orang pen loleh belaka. Sebab itu bila orang rakyat sebut Terengganu tak ada bangunan, duit banyak. Tapi kita bayangkan 5 tahun dulu 99 ke 2004 tak ada bangunan. Hari ini sampai daripada 2008 sampai 2021 tak ada pembangunan. Dah 8 tahun setakat ini tidak ada pembangunan. Mana kita terus ketinggalan? Sebab itulah main politik nampak mudah tapi kesannya terbesar kepada kita dan generasi yang akan datang. Sebab itu saya berharap sekali lagi lah dalam keadaan ini kita minta kekurangan masalah kita hadapi, kita kuatkan azam dan iktikad kita, sama-sama memperkokohkan parti UMNO menghadapi PRU yang akan datang. Kita harap mandat rakyat kembali ke pangkuan UMNO Barisan Nasional di Terengganu, insya-Allah. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Jabat UMNO, Menerusi Ketua Penerangan dan Ketua Pemuda Malaysia, Sari Hamdan yang dapat mengajuk program ini, pada Datuk Nik D Wangku. Dia ni saya tahu macam saya juga. Saudara Sari. Dia backhand sikit. Bila dia backhand dia kena tunjuk bukti dia boleh kerja. Orang kata backhand saja je. Silap puluk lebih. Kena kena silap buah. Bunga dah ajak mana tapi masuk air kau. Reboh lalu. Jadi kita hendaklah mana jentera kita bersiap sedia
daripada sekarang. Dan sekarang Terengganu mengalami krisis air. Baru ni, apa hari? 12 hari. 12 hari tak ada air. Ni ada start pula. Katanya dalam masa 2 minggu pula ni. 17 hari pula. Sebab kerana PAH pergi ke anak buah PAH aku air, tak cabut air. Patah baik dan sebagainya. Jadi kita agaklah. Kalau ni susah sikit lah. Terutama orang muda. Kalau sahaja mandi tak apa. Kalau susah ni kalau sahaja ke mandi. Payah sikit. Lain tu sahaja mandi, sahaja ke mandi. Jadi itulah hendaknya. Sekali lagi, terima kasih kepada sepihak, ketua-ketua perangan bahagian, pemuda atau puteri bahagian, semua jentera kita yang berusaha menunjukkan makat masing-masing. Tahniah saya ucapkan kepada mereka yang berjaya sebagai juara nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. 3 orang je yang akan mewakili negeri. Yang lain tu boleh asap bakat lain, kita buat pertandingan semula, tak apa. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan pertingkatkan kemampuan dan kebolehan pemidato kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada UMNO Negeri Terengganu untuk kembali memimpin kerajaan Negeri Terengganu pada insyaAllah pada tahun depan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Terima kasih Daun Keladi. Kalau boleh kita bertemu lagi. Daun Selasih Ikan Puyuh. Terima kasih, thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu di atas ucapan itu tadi. Kita harap beberapa pandangan dan peringatan akan menjadi panduan kepada kita untuk mengorak langkah ke PRU yang ke-15. Sebelum kita ke majlis penyampaian hadiah, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video sedutan pidato yang telah kita laksanakan baru-baru ini. Sila. UMNO sentiasa berjasa kepada rakyat. Jasanya setinggi gunung tak mungkin terdaki, seluas lautan yang tidak bertebing. Sudah termateri dalam peta sejarah dunia bahawa hanya UMNO Parti Keramat yang menyebabkan bangsa berdaulat. Jelas kelemahan menteri-menteri di bawah kepimpinan Pakatan Harapan ini gagal mentadbir urus tabung haji dengan sempurna, tuan-tuan. Manifesto mereka bukanlah wajib untuk ditunaikan. Manifesto mereka tidak boleh dipercayai, tuan-tuan. UMNO dengan lebih jelas untuk membantu rakyat, memberi komitmen terhadap rakyat dengan menghadiahkan satu institusi yang tidak ternilai sehingga kini, iaitu memberi satu hadiah berbentuk lembaga tabung haji. Ini bukan untuk rakyat semata-mata, tapi ia juga untuk umat Islam di Malaysia. Kita hidup bermuafakat dalam berbagai budaya masyarakat. Ya semua tetap jangan buat-buat, jangan bimbang dengan perjuangan. Batas saya betulkan bagi kalau 9 kali jatuh, 11 kali tewas, 12 kali kita jatuh, membujur lalu menentang gambar ini yang sampai jadi anak demi perjuangan nyawa dan darah kita bertaruhkan. Apa telah memberikan kesedaran terutama orang-orang Melayu, toki-toki kita, tok-tok kita dulu, datuk nenek moyang mereka kita dulu. Mereka berjuang bukan untuk mereka, tetapi hasilnya perjuangan mereka pada hari ini. Sudah sampai masa dan ketikanya kita perlu fikirkan untuk anak cucu kita untuk 75 tahun akan datang. Kalau tidak kerana UMNO, mungkin Malaysia tidak merdeka. Pada tanggal 31 Ogos 1957,
Bukankah ini bukti bahawa UMNO berjasa pada seluruh rakyat Malaysia? Tengku Abdul Rahman digelar sebagai bangsa kemerdekaan kerana beliau akan termasuk kebebasan dari dijajah. Bukan hanya Melayu, Cina, India dan lain kaum bebas bergerak, bekerja mengumpul kekayaan hasil nikmat dari perjuangan UMNO. UMNO jasanya setinggi gunung tidak mungkin terdaki. Seluas lautan yang tidak bertepi. Termetri dalam peta sejarah dunia bahawa hanya UMNO lah parti keramat menjadi kepuasan dan mensejahterakan rakyat. Siapa yang dilahirkan pada tahun 1958 selepas merdeka, apabila dimulakan menjejak kaki dalam persekolahan pada tahun 1965, ketika itu sekolah kayu. Dan kalau kita lihat hari ini, sekolah-sekolah rendah kebangsaan tak ubah seperti universiti. 3 tingkat ada, 2 tingkat ada. Dan kalau sekolah menengah kebangsaan, macam universiti. Kalau perang dekat tanah, seolah-olah berada dalam universiti. Dan ini adalah merupakan usaha UMNO bersama rakyat untuk memastikan rakyat hidup dengan cemerlang di bidang pendidikan. Dari mana datangnya bantuan sara hidup rakyat jika tidak daripada BRIM yang UMNO anjurkan? Kemana hilangnya klinik dan kedai satu Malaysia? Dihumban ke dasar perubahan kerajaan. Hari ini pula, tatkala COVID-19 datang melanda, UMNO tidak pernah berpeluk tubuh, mendinginkan peluh. Sebaliknya, pelbagai bantuan terus dihulurkan. Rintihan dan tangisan tetap diberi perhatian. Yang lemah, kita sama melindungi. Yang miskin, kita sama memberi. Sememangnya usia 7 dasawarsa UMNO ini dalam satu manifestasi dalam keberlangsungan parti demi perjuangan alaf baru dari rakyat untuk rakyat dan kerana rakyat. Jika kita tinjau baik-baik sejarah penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946 yang diterajui oleh Datuk On Jaafar sebagai pemimpin yang pertama, telah menyatu rumpun Melayu di bawah satu tonggak, meningkatkan semangat nasionalisme, seterusnya membawa kepada kemerdekaan negara. Pemimpin-pemimpin kita yang ada pada hari ini, buatlah, kerjalah demi rakyat dan negara kita. Kita tidak ada berbelah bagi. Kepada Datuk Presiden Parti UMNO kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, sebagai pemimpin Parti UMNO kita, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berpautlah, mencarilah dahan-dahan yang kukuh untuk kita bersama-sama membina negara bangsa ini. UMNO jasanya setinggi gunung tidak berdaki, seluas lautan yang tidak bertepi, termetri di dalam sejarah dunia bahawa UMNO parti keramat menjadi kepuasan segala bangsa menobatkan bahtera merdeka. Jalur merah yang menyaksikan segala keringat bermandi darah menuntut hak merdeka bebas dari cengkaman asur penjajah. Beranian yang dipamerkan merah saga, cara pula gentar akan gelora. Akhirnya UMNO adalah hasil daripada penggabungan pertubuhan bawah dengan pelbagai aliran dan pendapat bersetuju tindakan bersama untuk survival bangsa Melayu. Sesungguhnya sejarah tidak berlaku. Sebelum kita merasai nikmat yang ada pada hari ini, kalau tidak dengan titisan air mata perjuangan UMNO yang terdahulu. Pada tanggal 11 Mei 1946, rupanya parti UMNO yang dipimpin oleh Datuk On bin Jaafar
Maka perjuangan ini bukan saja dari jiwa raga, tetapi seluruh harta benda sanggup diberikan demi memerdekakan negara. Bermula 11 Mei 46, melebarkan sayap sejarah, mengukirkan nama UMNO pada lipatan sejarah dulu. Bukan semudah pipih datang melayang, bulan datang berkuning. Namun prosesnya memerlukan pembayaran tanah yang dijajah, darah yang tumpah dan pahlawan yang tumpah demi bangsa yang megah. Begitulah sedutan pertandingan pidato UMNO online peringkat negeri Terengganu. Tahniah pada peserta-peserta. Terusnya kita majlis penyampaian hadiah. Bagi menyampaikan hadiah sagu hati, dipersilakan Datuk Nik menjemput Yang Berhormat Datuk Sabri. Ini Datuk Sabri untuk menyampaikan hadiah sagu hati kepada peserta. Untuk hadiah sagu hati, pertama dipersilakan Khalid bin Muhammad dari bahagian Kuala Nerus. Seterusnya Azmani bin Umar dari Besuk, bahagian Besuk. Seterusnya Suryati binti Ibrahim dari bahagian Ulu Terengganu. Seterusnya Wan Amsyah Hadi bin Wan Mahadi dari bahagian Ulu Terengganu. Seterusnya Muhammad Farhan bin Muhammad Yasin dari bahagian Kuala Nerus. Seterusnya Radiana binti Embong dari bahagian Marang. Seterusnya Rosaifu Izlan bin Ismail dari bahagian Besuk. Seterusnya Mahusin bin Taib dari bahagian Dungun. Seterusnya Hasliana binti Safian dari bahagian Kemaman.
Seterusnya Nur Azman Muhammad Nur dari bahagian Kuala Terengganu. Dan Wan Nurul Hikmah binti Wan Ibrahim juga dari bahagian Kuala Terengganu. Persilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sabri Muhammad Noor, Bendahari Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu untuk menyampaikan hadiah seterusnya. Tempat kelima. Tempat kelima dipersilakan Cik Muhammad Safiin bin Cik Hanafi dari bahagian Setiu. Tempat keempat dipersilakan Umi Khalilah binti Azman dari bahagian Kemaman. Tempat ketiga, tempat kedua, tempat pertama. Tempat ketiga, dari bahagian Setiu, Abdul Latif bin Mat Yusof, dipersilakan. Dan tempat ketiga ini akan wakil UMNO Terengganu ke pertandingan peringkat UMNO Malaysia. Tempat kedua, tempat pertama. Tempat pertama dulu, tempat kedua pegang. Oh, pegang ikut orang. Jadi tempat kedua. Tempat kedua dari bahagian Dungun, Puteri Nur Anissa binti Rosdi, dipersilakan. Tahniah, tempat kedua juga akan mewakili UMNO Terengganu ke UMNO Malaysia. Dan tempat pertama, 16 peserta, tak ada orang lain dah, tinggal dia seorang lagi hak umum, maka tempat pertama Muhammad Suhamil Hafiz bin Saleh dari bahagian Marang, dipersilakan. Tahniah, juga akan mewakili UMNO Negeri Terengganu ke pertandingan peringkat UMNO Malaysia. Seterusnya, penyampaian piala kepada Johan peringkat Negeri Terengganu. Piala ni hak milik kekal. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said di atas penyampaian hadiah itu tadi. Dengan berakhirnya penyampaian hadiah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada tengah hari ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat
Terutama tidak lupa kita kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Said, Yang Berbahagia Saudara Sahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Sabri Muhammad Noor, Bendahari, dan yang menguruskan organ kita kali ini, tidak lain tidak bukan Yang Bahagia Datuk Haji Nikde bin Nik Wangku, Ketua Penerangan UMNO Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.